Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam pembelajaran solat Darjah 5, sambungan pembelajaran minggu lepas mengenai pelajaran qasar dan jamak muka surat 59 hingga 67. Objektif pembelajaran, murid dapat membezakan qasar dan jamak dengan betul. Okey, kita ni masuk saja pembelajaran kita iaitu sembahyang qasar. Sembahyang qasar ialah memendekkan sembahyang fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat iaitu zuhur, asar dan isya. Maksudnya di sini zuhur itu dipendekkan menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, isya menjadi 2 rakaat. Sementara maghrib dan subuh masih stay maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Yang tiga waktu ni boleh dikasar, tetapi maghrib dan isya tidak boleh dikasar. Artinya tidak boleh dipendekkan tu. Okey, sembahyang qasar hukumnya harus bagi orang musafir. Menurut syarat-syaratnya, syarat-syarat qasar ada 8 perkara iaitu 1. Musafir bukan kerana maksiat. Bukan kerana melakukan maksiat. Perjalanannya itu lebih 2 marhala atau 56 batu atau 91 kilometer. Yang ketiga, sembahyang yang dikasarkan ialah sembahyang zuhur, asar dan isya sahaja. Yang keempat, sembahyang yang dikasarkan hendaklah sembahyang tunai yang dalam perjalanan. Hendaklah ia dikerjakan tunai semasa dalam perjalanan musafir. Yang kelima, hendaklah berniat qasar dalam takbiratul ihram. Semasa melafazkan niat itu waktu sebelum takbiratul ihram, hendaklah ia berniat qasar. Yang keenam, tidak bermakmum kepada orang yang bermukim. Maksudnya di sini, orang musafir tadi itu indah boleh berimam kepada orang yang tinggal di kawasan tempat ia bermusafir itu. Nombor 7, dari awal sembahyang hingga akhir ia tetap dalam perjalanan. Maksudnya bukan dia berjalan, maksudnya ia masih orang yang bermusafir dalam perjalanannya akan menuju ke tempat yang akan ditujunya tu. Nombor 8, ia mengetahui bahawa sembahyang qasar itu harus baginya. Ia tahu hukum sembahyang menunaikan qasar ini hukumnya adalah harus. Boleh buat, boleh hindah. Huraian syarat-syarat qasar. Maksudnya di sini syarat-syarat yang pertama iaitu musafir bukan kerana maksiat. Ia bukan melakukan untuk berjalan ke musafir itu, untuk ke tempat itu untuk melakukan maksiat. Misalnya perjalanan bukan kerana maksiat ialah ia berlayar kerana hendak menunaikan fardu haji. Kalau orang menunaikan fardu haji atau dikira musafir. Atau ia ziarah saudara maranya. Siapa banyak saudaranya? Di Miri, di Limbang, di KK, Kota Kinabalu lah tu. Biasanya kita ni boleh dipanggil bermusafir. Atau berhajat dan melihat negeri orang. Atau maksudnya tu macam vacation, dia akan melihat-lihat saja tempat orang punya tempat atua atau menghadiri perkahwinan. Anda tahu ada saudara maranya yang berada jauh di luar negeri ni, ia akan mengaga orang kahwin. Misal perjalanan kerana maksiat. Ni dah boleh ni, bukan dikira musafir ni. Pasal untuknya buat maksiat. Seperti merompak. Ia kan ke negeri orang sebelah menyubalah tu, merompak. Kan lari daripada rumah. Dia tahan tinggal di Brunei, kan lari ya. Pindah rumah ya. Isteri yang nusyus. Isteri yang nusyus ni maksudnya bininya tu lari. Isteri yang derhaka ataupun berniaga arak atau mengambil arak. Ia akan berjalan ke Miria tu, ia akan beli arak. Akan berminum-minum. Itu dikira perjalanan maksiat, bukan dikira musafir namanya tu. Okay, syarat yang keempat, iaitu sembahyang yang dikasarkan itu hendaklah sembahyang tunai dalam perjalanan. Maksudnya, sembahyang tunai dalam perjalanannya itu sahaja boleh dikasarkan. Dan jika sekiranya luput sembahyang tunai dalam perjalanan itu, ia diharuskan mengqasar dengan qada selagi ia masih dalam perjalanan. Kalau ia masih dalam perjalanan, ia belum lagi meniat untuk qasar, luput kan waktunya tu, ia mesti mengqada semasa dalam perjalanan tu. Jika luput sembahyang tunai dalam perlayaran, kemudian ia sampai
ke negerinya dan ia berhajat mengqada sembahyang yang luput itu, maka tidak harus baginya mengqada dengan qasar. Bahkan wajib ia qada dengan sembahyang sempurna, iaitu dengan 4 rakaat. Maksudnya di sini, kalau ia sudah sampai, selepasnya berjalan itu sampai dia ke tempat negerinya tu. Padahal waktu sembahyang sudah habis. Mesti ia mengqada dengan cara sembahyang yang biasa macam yang sendiri buat selalu 4 rakaat tu. Tidak boleh lagi dengan cara qasar. Syarat yang keempat ni juga iaitu begitu juga jika ada sembahyang luput semasa di negerinya kemudian ia berlayar, maka tidak harus baginya mengqada dengan qasar. Bahkan ia wajib mengqada dengan sembahyang genap iaitu 4 rakaat. Maksudnya masa ini ia masih di negeri kita ni, masih di negerinya, ia ketinggalan sembahyang padahalnya. Lepas satu berlayar dia berjalan dia kan ke Miri. Semasa berjalankan ke Miri tu, ia akan mengqada dengan cara qasar, dipendekkan. Ini boleh Mesti jadi qadanya dengan genap. Mesti 4 rakaat macam yang biasa sembahyang itu. Syarat yang keenam, tidak bermakmum kepada orang yang bermukim. Maksudnya jika ia berimam pada orang yang bermukim, maka adalah wajib ia sembahyang sempurna dan tidak harus ia sembahyang qasar. Kalau ia jika ia berimam pada orang yang bermukim, sekiranya lihatnya orang Miri tu ikut dia berimam, anda boleh lagi qasar dia tu. Ia terus saja sembahyang yang biasa. Anda boleh lagi dikasarkannya. Misalnya seorang imam sembahyang zuhur 4 rakaat dan seorang musafir itu menjadi makmumnya, maka adalah wajib bagi orang yang musafir itu menjadi makmum mengikut imamnya sembahyang zuhur 4 rakaat. Maksudnya di sini, misal contoh ada orang imam ni, ada orang Miri ni, misal contoh saja ni di Miri pasal negeri tadi hampir Miri. Okey. Misal contoh orang Miri ni, ia tu berimam Satu datang orang yang musafir ni, orang yang dari Brunei ni mengikut masuk di dalam jemaah tu menjadi makmum. Mesti wajib mengikut tu imamnya tu macam zuhur biasa sembahyang 4 rakaat. Indah boleh dia imam sembahyang zuhur 4 rakaat ia jadi 2 rakaat. Indah tu mesti ia kompletkan menjadi 4 rakaat macam mana pergerakan imam tu. Okey. Misalnya seorang imam sembahyang zuhur 4 rakaat dan seorang musafir itu masbuk dalam tahiyat akhir. Maka wajib ke atas seorang musafir yang masbuk itu menyempurnakan sembahyang zuhurnya iaitu 4 rakaat dan tidak harus ia menyempurnakan sembahyang qasar. Maksudnya di sini sekiranya orang Miri tadi tu kan, ia jadi imam, tiba-tiba datang orang Brunei ni, ia musafirkan orang Brunei ni, masbuk. Ia masbuk masa tu sudah time tahiyat akhir. Jadinya wajib orang Brunei ni, orang musafir ni menyempurnakan sembahyangnya tu komplit 4 rakaat sembahyang zuhurnya tu. Kalau ia asar 4 rakaat tu. Indah boleh lagi yang buat macam sembahyang qasar. Pasal ia mengikut imam dengan melakukan sembahyang zuhur yang biasa. Bukan pakai qasar. Okey, syarat yang ketujuh, dari awal sembahyang hingga akhir ia tetap dalam perjalanan. Jika seorang yang sedang dalam sembahyang qasar tiba-tiba ia sampai ke negerinya sebelum ia memberi salam, maka wajib baginya menyempurnakan sembahyangnya itu secara sempurna, yakni 4 rakaat. Maksudnya biasanya kalau di kereta payah juakan sembahyang kan tu, biasanya perkara ni terjadi di kapal ataupun di kapal terbang. Maksud kapal itu kapal air lah tu. Maksudnya sembahyang tu sampai dia sudah di Brunei. Mesti dia boleh membuat lagi qasar tu. Mesti dia kompletkan macam sembahyang zuhur yang 4 rakaat tu. Dia boleh lagi dikasarkan. Okey, syarat yang ke-8 iaitu ia mengetahui bahawa sembahyang qasar itu harus baginya. Jika ada orang sembahyang qasar padahal ia tidak mengetahui akan harusnya perkara itu, maka batal sembahyangnya. Syarat yang ke-8 ni, orang yang musafir tu yang dah tahu qasar itu sebenarnya harus. Jadi kalau buat juga hukumnya adalah sembahyangnya batal. Okey. Ini niat solat qasar. Niat solat qasar iaitu kalau bagi waktu sembahyang zuhur, usalli fardhu zuhri ra'ataini kasran adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat
tunai kerana Allah Ta'ala. Bagi niat sembahyang qasar ialah usalli fardal asri ra'ataini kasran adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar tunai kerana Allah Ta'ala. Niat solat qasar bagi sembahyang isya. Usalli fardal isya'i ra'ataini kasran adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu isya 2 rakaat qasar tunai kerana Allah Ta'ala. Terima kasih kerana melayari channel Cikgu Sinah. Cikgu akhiri dalam pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.